kami dari kumpulan pertama. Hari ini kami akan melakukan forum yang kami mendapat tajuk institusi keluarga, tapi kami dah tukar kepada topik yang lain, iaitu bagaimana hendak mewujudkan keluarga yang bahagia dan dapat mencapai perkahwinan yang kekal abadi. Saya Nuruddin binti Mazamuri. Saya Marisha Emilia binti Nalizam. Saya Aisyah Fakia binti Abdul Wahab. Dan hari ini kami akan melakukan forum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian. Hadirin hadirat yang Allah kasihi sekalian. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya selaku moderator bagi forum hari ini memperkenalkan diri saya. Nama yang diberi Nuruddina binti Mazamuri, dan tidak lupa juga ahli panel kita yang berada di depan, iaitu yang pertama Dr. Marsha Emilia selaku Ketua Eksekutif dari Universiti Islam Antarabangsa UIA di Selangor, dan ahli panel kita yang kedua iaitu yang dihormati Profesor Aisyah Fakia daripada Universiti Malaya dan berada di Selangor. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, kita akan membincangkan topik yang berkaitan bagaimana hendak mewujudkan keluarga yang bahagia dan perkahwinan yang kekal abadi. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian juga, institusi keluarga adalah antara perkara yang kerap berlaku dan dibahas oleh masyarakat kita kerana banyak aplikasi dan masalah-masalah persalahfahaman tentang ini. Oleh itu, hari ini terdapat beberapa soalan yang hendak saya ajukan kepada ahli-ahli panel yang berkaitan keluarga dan perkahwinan. Okay. Saya akan ajukan soalan pertama saya kepada Dr. Marsha Emilia untuk menjelaskan apa itu institusi keluarga yang tepat dan sememangnya betul ya dari pandangan doktor. Sila berikan sedikit penjelasan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan terangkan definisi keluarga. Keluarga merupakan satu komponen yang amat penting dalam masyarakat Islam. Keluarga lahir dari ikatan perkahwinan antara dua individu yang berkembang dalam satu keluarga. Keluarga bukan sahaja ibu bapa dan anak-anak, tetapi juga datuk, cucu, cicit, adik-beradik dan saudara mara. Dalam agama Islam, tanggungjawab sebagai ketua keluarga pada asasnya terletak di bahu kaum lelaki. Ibu bapa memain peranan yang sama penting. Sebagai seorang suami dan bapa, tanggungjawab asas ialah menyediakan keperluan dan makanan, tempat tinggal dan pakaian. Bapa juga sebagai ketua keluarga mestilah bertanggungjawab memberikan pendidikan akademik, agama dan ajaran Islam yang sebenar kepada anak dan isteri. Bagus penjelasan itu, dan terima kasih kepada Dr. Marsha Emilia kerana sedikit sebanyak berkongsi kefahaman beliau tentang perkara itu. Seterusnya, selain daripada mengetahui apa institusi keluarga, sudah tentu juga kita perlu memahami pula apa definisi perkahwinan menurut dari segi Islam ya Profesor Aisyah Fakia. Sila beri sedikit kefahaman Profesor tentang tentang perkara ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator Nuruddina. Okey, dari pandangan Islam, perkahwinan adalah ibadat. Pandangan ini amat berbeza dalam agama lain kerana agama lain seperti Buddha, Kristian, mereka tidak menganggap perkahwinan ini adalah ibadat. Jadi, oleh sebab itu kebanyakan daripada agama lain melarang ketua agama mereka untuk berkahwin. Okey, kenapa Islam menganggap bahawa perkahwinan ini ibadat adalah salah satunya yang pertama, perkahwinan ini dapat memberikan sumbangan kepada negara, masyarakat dan agama. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab apabila kita berkahwin dan dikurniakan zuriat, kita dapat dari segi situlah kita dapat menyumbang kepada negara dan masyarakat. Yang kedua, perkahwinan juga dapat melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah di muka bumi. Title khalifah ni dia jatuh pada manusia je, pada kita manusia. Jadi nampaklah yang istimewanya manusia sampai dapat pegang title khalifah tu. Yang ketiga, perkahwinan juga dapat menunaikan amanah Allah untuk mendidik anak. Macam yang kita tahu dan kita dengar tadi, Dr. Marsha Emilia dia telah cakap bahawa tanggungjawab ibu bapa adalah untuk mendidik anak dan menjaga anak. Kerana anak ni adalah amanah daripada Allah SWT. Betul tu. Saya pun setuju dengan penjelasan daripada
Profesor Aisyah Fatihah dan juga Dr. Emilia sebentar tadi. Jadi sekarang ini setelah mendengar beberapa penjelasan dan sedikit sebanyak perkongsian daripada ahli-ahli panel kita, tidak lupa juga untuk kita ajukan soalan seterusnya, iaitu perkara yang paling penting dengan topik ini kepada kedua-dua ahli panel kita. Okey, yang pertama, saya nak meminta Dr. Marsha Emilia untuk menjelaskan dengan ringkas tapi tepat tentang apa tanggungjawab seorang suami dan tanggungjawab seorang isteri dalam sebuah rumah tangga. Perkara ini sangat dianggap remeh dalam masyarakat kita, sampai boleh menyebabkan pecah belah rumah tangga disebabkan perkara yang tidak diambil berat seperti ini. Okey, teruskan. Okey, terima kasih moderator Nurin Irhina. Baiklah. Dalam Islam, tanggungjawab suami dan isteri adalah perintah dari Allah yang wajib dilaksanakan sebaik mungkin. Yang pertama, sebagai seorang suami wajib memberi nafkah bulanan kepada isterinya. Islam itu agamanya adil kerana nafkah yang wajib ini dilandaskan pada kemampuan suami. Sekiranya suami tidak mampu berbincang secara elok dengan isteri dan meminta mereka halalkannya, tetapi sebaiknya gantilah nafkah itu semula. Yang kedua, suami wajib menyediakan tempat tinggal dan keperluan isteri. Sebagai contoh, suami mesti menyediakan tempat tinggal yang selamat dan selesa untuk isteri dan anak-anak. Keperluan lain seperti makanan, pakaian, ubat-ubatan perlu disediakan kepada isteri. Yang ketiga, suami wajib melayani isteri dengan baik. Isteri mempunyai hak untuk disentuh ketika mereka berkeinginan terhadap suami. Jika tidak ditunaikan, hukumnya berdosa dan dikira menzalimi isteri. Yang keempat, suami perlulah mendidik seorang isteri. Sebagai suami, wajib mendidik seorang isteri dengan ilmu agamanya secukupnya. Berkaitkanlah keluarga dengan ilmu yang bermanfaat untuk kegunaan di dunia dan akhirat. Seterusnya, tanggungjawab seorang isteri terhadap suami. Yang pertama, seorang isteri harus taat dan baik kepada suami. Wajib seorang isteri untuk memberi ketaatan kepada suaminya dan mendengar kata-kata suami. Yang kedua adalah menjaga kehormatan dan maruah diri. Isteri bertanggungjawab dalam memastikan tindakan supaya tidak mencemarkan kehormatan perkahwinan, nama serta maruah antara pasangan. Yang ketiga, perlulah memenuhi kehendak batin. Suami berhak menggauli dan harus memenuhi tuntutan batin, dan isteri juga mempunyai tanggungjawab yang sama untuk memenuhi kehendak batin si suami. Akhirnya, sudah faham apa itu tanggungjawab pasangan suami isteri yang sepatutnya dilaksanakan. Terima kasih kepada Dr. Marsha Emilia kerana berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan beliau. Selain daripada mengetahui tanggungjawab pasangan suami isteri dalam rumah tangga, seorang anak juga perlulah memainkan peranan mereka dalam menjaga hati ibu bapa. Jadi diminta pula Profesor Aisyah Fatihah untuk menjelaskan apakah tanggungjawab seorang anak pula dalam situasi keluarga ini. Baik, seperti yang kita tahu, anak-anak ni tanggungjawab dia wajib untuk menghormati dan patuh pada ibu bapa selagi mana ia tidak bercanggah pada dengan syarak lah. Saya bacakan sikit firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang kata kasar sekalipun perkataan hak, dan janganlah engkau mencegah mereka ataupun menengking mereka, tetapi katakanlah perkataan yang mulia kepada mereka. Dalam pepatah Melayu juga ada berkata bahawa yang elok itu budi, yang indah itu bahasa. Kita ni sedia tahu dan faham yang ibu bapa dah membanting tulang untuk membesarkan anak-anak daripada kecil hinggalah dewasa. Jadi sekiranya anak-anak ni dia bersikap biadab dan kurang ajar, pastinya luluhnya hati seorang ibu ataupun bapa. Jadi anak-anak perlulah menjaga percakapan dan sikap mereka. Seterusnya, tanggungjawab anak adalah untuk menjaga nama baik dan maruah keluarga. Anak-anak ni perlulah bertanggungjawab untuk menjaga nama baik dengan bersikap mulia dan menjaga akhlak, dan jangan melakukan perbuatan yang mungkar seperti melakukan maksiat, berzina, mencuri, apa-apa perkara yang bercanggah dengan suruhan Allah lah. Okey.
Anak-anak juga perlu membalas jasa ibu bapa mengikut kemampuan mereka. Gembirakan mereka, banggakan mereka dengan perkara baik serta mengubah masa depan mereka. Perkara ini mungkin mengambil masa yang lama sikit, tapi percayalah bila kita bersabar dan ada niat dalam hati kita untuk mengubah masa depan ibu bapa, ianya akan membuahkan hasil yang bermanfaat. Firman awal lagi dalam surah Al-Mu'min ayat 60, berdoalah padaku, nescaya aku perkenankan doa permohonanmu. Alhamdulillah, selesai juga sesuatu kekeliruan pada hari ini. Bagi menutupi forum ini, lebih afdal jika ahli-ahli panel kita untuk memberikan sedikit kesimpulan mereka pada hari ini. Saya meminta Dr. Marisha Emilia untuk memberikan sedikit kesimpulan bagi menutup forum ini. Dipersilakan. Baiklah, kesimpulannya, jika semua ahli keluarga tahu tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing, maka keluarga bahagia akan dilahirkan. Keluarga bahagia ialah sebuah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah keluarga dengan berbincang atau menyelesaikan dengan cara yang baik. Ahli keluarga juga hendaklah saling memahami antara satu sama lain. Bahagia atau derita kehidupan sesebuah keluarga bermula daripada rumah. Baiklah, seterusnya sedikit kesimpulan pula daripada Profesor Ashraf Fatihah bagi melengkapkan kesimpulan yang mantap untuk menutupi topik kita pada hari ini. Dipersilakan pula. Jadi kesimpulan yang saya dapat beri adalah kepada sesiapa yang masih belum berkahwin, pastikan diri sudah bersedia dari segi mental ataupun fizikal untuk menempuh pahit manis alam perkahwinan, supaya perkahwinan ni tak jadi sia-sia dan terwujudnya keluarga yang bahagia. Kepada yang sudah berkahwin, berusahalah untuk menjaga hubungan dengan keluarga supaya dapat memegang title keluarga bahagia tu. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada barisan ahli-ahli panel kita untuk segala perkongsian mereka pada hari ini. Saya selaku moderator bagi forum hari ini ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton, pendengar kerana sudi mendengar dan melihat forum yang bermakna pada hari ini. Tidak lupa juga kepada yang di belakang takbir bagi melancarkan program kita pada hari ini. Saya harap agar segala perkongsian yang telah dikongsi hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan baru yang berguna ataupun dapat menjadi iktibar kepada kita sebagai masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Maafkan saya andai ada terkasar bahasa, tersalah budi bicara sepanjang program forum kita pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah dan yang tidak baik datang daripada diri saya. Sekian, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.